Iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam apa ni Kak Bi? Malam Khamis. Rabu malam Khamis. Bersama anda juga Kak Bi. Kak Bi bersama anda. Sebab ni dia punya wall. Dia punya hamparan Facebook dia. Jadi anda dan Kak Bi ucapkan selamat malam pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kami ni yafqahu qawli. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan bicara, sebelum kita meneruskan bual-bual kita mulakan dengan istighfar dulu. Boleh kita istighfar sama-sama? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay, lepas kita beristighfar, macam biasa Kak Wi akan ajak semuanya untuk berselawat. Mudah-mudahan kita banyakkan selawat. Setiap hari kita banyakkan selawat. Lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah ni, 10 Zulhijjah yang terawal ini, kita berselawat sebanyak mungkin. Sekali kita berselawat 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Okey, seterusnya kita akan membaca yang ketiga, kita akan membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita baca Fatihah dan tunjukkan kepada sebut nama kita, nama yang kita telah bawa daripada kita lahir. Macam nama anda ni anda mak ayah anda dah beri nama tu daripada kita lahir dan kita telah hidup dengan nama tu.
Nama ni dah juga kita akan dipanggil di akhirat nanti. Sebab itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh melalui Nabi Muhammad SAW supaya menamakan dengan nama-nama yang baik. Jadi cara dia, kita baca Al-Fatihah, kita sebutkan nama dia, aku sedekahkan Al-Fatihah yang aku baca ini kepada diri kita sendiri, sebutkan nama. Semoga dengan berkat Al-Fatihah dia akan mengimbangkan diri kita zahir dan juga batin, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Ya Kak Wi intro lah. Orang baru lepas cucuk asin kali kedua ni. Dia kurang bermain sedikit tetapi rindu dia dengan sahabat-sahabat di Facebook, di Maya tak dapat tertahan. Mungkin kita sekejap je lah Kak Wi. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, apa-apa kita cerita. Hari ni dapat lagi kita semalam Kak Wi tak live sebab line teruk gila semalam Line teruk sangat, harap malam ni line okey, line Celcom okey. Kak Wi sampai ke tengah malam, sampai ke pagi Kak Wi tunggu line memang tak okey. Ada kerja nak buat pun tak boleh nak buat. Okey, so hari ni pagi sebenarnya tadi pun problem juga sampai tengah hari. Tengah hari sebelum pukul 11 baru okey. Jadi selamat malam-malam. Selamat malam. Terima kasih yang ada bersama Kak Wi malam ni. Shima. Shima ni salah seorang juga pengguna BCA ya dengan Kak Wi. Alhamdulillah, nanti bolehlah cerita sikit apa dapatan ya setelah beberapa hari. Hari ni Kak Wi adalah hari yang ke-27. Hari yang ke-27 dengan BCA. Hari ni Kak Wi tak bercerita tentang apa-apa tapi Kak Wi bercerita hari ni tentang BCA itu sendiri. Buku checklist. Buku checklist amalan itu sendiri, bagaimana buku checklist ini berfungsi kepada diri Kak Wi dan juga pengguna-pengguna yang lain. Dan apa yang kita rasa setelah kita menggunakan, apa yang kita dapat lah maksudnya, apa yang kita dapat setelah kita menggunakannya. Maksudnya kita nak berkongsi kebaikan yang kita dapat daripada hasil penggunaan buku ini. Terima kasih yang bersama Kak Wi ini. Assalamualaikum Shima, Assalamualaikum Putri Damia. Boleh like sikit. Moga sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, boleh tekan butang share dulu kan. Supaya ramai lagi boleh tahu, ramai lagi boleh berkongsi kebaikan buku amalan checklist cabaran 100 hari ini. Kak Wi cuba nak berkongsi sebenarnya sebab Kak Wi dah pun 27 hari menggunakan, hampir sebulan. Jadi Kak Wi akan ceritakan. So Kak Wi akan juga permulaannya Kak Wi akan ceritakan bagaimana Kak Wi bermula dan kenapa Kak Wi gunakan buku ini dan apa kelebihannya dan juga isi kandungan buku ini. Banyak sikit malam ni betul-betul 100% Kak Wi akan fokus kepada buku ini, buku catatan amalan ya, buku checklist amalan. Pertama sekali, apa yang Kak Wi mula tadi, contohnya Kak Wi beristighfar, Kak Wi berselawat dan juga baca surah Al-Fatihah untuk diri sendiri itu, semua itu adalah hasil daripada memang pengetahuan kita yang mesti kita amalkan, tetapi sesungguhnya amalan itu juga, amalan yang baik itu juga adalah hasil daripada apa yang ada di dalam buku ini. Okey, bagaimana sebenarnya Kak Wi nak bercerita bagaimana Kak Wi bermula? Bagaimana Kak Wi bermula? Okay, sebenarnya bagaimana Kak Wi bermula? Pada satu hari sebenarnya Kak Wi pada minggu yang Kak Wi terjumpa buku ini, minggu tu memang Kak Wi kerap sikit untuk bermunajat ya, 1/3 malam dengan mak Kak Wi yang tak berapa sihat. So pada malam itu sekejap ya, ada message pula, ada WhatsApp ya.
Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi singgah pada live anda dan juga Kak V ni. Malam ni kita cerita tentang 100 hari. Kenapa 100 hari? Kenapa dicabar 100 hari? Kenapa perlunya ada checklist? Kenapa perlunya kita menitip setiap apa amalan yang kita kena laksanakan tu. Jadi Kak V akan huraikan pada malam ini berkaitan dengan sebuah buku yang dihasilkan oleh Puan Saira. Puan Saira yang merupakan memang excellent lah, memang rare dan memang the only one lah di Malaysia ni. Kita akan lihat kupasan daripada Kak V yang telah dia ada juga sahabat-sahabat lain, tapi ini kita dengar apa yang Kak V akan ceritakan tentang buku ini dan bagaimana kita nak melaksanakan, mengamalkan buku ini setelah menggunanya selama hampir sebulan hampir sebulan. Apa keluaran dia, apa dalaman dia, apa hikmah dia, apa yang kita rasa. Kalau jika ada pertanyaan ataupun kemusykilan daripada sahabat-sahabat, boleh letakkan di komen. Kita akan cuba untuk lihat dan cuba jawab Kita baru saja bermula dan selamat malam pada yang masuk begitu. Mohon share dan juga like. Okey, sibuk sikit hantar PDPR budak-budak ni. Murid-murid ni malam-malam pun hantar PDPR lagi. Okey, terima kasih yang dah join. Assalamualaikum Suri. Sudi menunggu Kak Wi. Waalaikumsalam Suri. Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam Ani. Okey, Shima dah bagi komen ke Ustaz. Alhamdulillah buku ini jadi macam reminder untuk kita. Moga istiqomah. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Kak Wi nak cerita bagaimana sebenarnya Kak Wi bermula ataupun bagaimana Kak Wi jatuh cinta dengan buku ni pada satu hari, satu malam tu, satu pagi, 1/3 malam lah. Kak Wi selesai buat marketing dengan Allah. Selesai Kak Wi bermunajat sebab hari tu memang Kak Wi minggu tu agak ni sikit sebab dengan keadaan mak Kak Wi tak bersihat. Dan tak boleh nak melawat ke tak boleh nak balik kampung pun tak boleh, video nak melawat tak saja. boleh, video call saja. Tu pun video call pun nangis mak Kak Wi suara. mak Kak Wi bukannya nampak kan, mak Kak Wi buta, jadi tak boleh, tak puas orang kata. Jadi nak meratap tangis tu ke mana hala tuju dia, tentulah di 1/3 malam. Jadi bila musim-musim PKP ni, bila kita dijarakkan daripada sahabat andai, terutama mak dengan ayah kita, masa ni lah kita rasa betapa berharganya ciuman di dahi ibu tu, ciuman di dahi ayah tu. Rasa kerinduan tu yang amat sangat lah masa tu, rasa macam alangkah bahagianya kita mencium dahi mak dengan ayah kita tu. Allah Akbar. Lepas tu bila Kak Wi dah selesai tu, Kak Wi terbuka satu Facebook Kak Wi terbuka satu Facebook sebelum masuk subuh lagi. Kak Wi terbuka satu Facebook tu ada orang sedang live Orang sedang live iaitu Puan Saira bercerita tentang jiwa tenang ke apa masa tu Kak Wi tak ingat, rasa jiwa tenang kot ataupun yelah lebih kurang lah jiwa tenang. Jiwa tenang dan menang macam tu tajuk dia. Kak Wi pun terbuka tu macam hati kita memang tengah mencari ketenangan. Tiba-tiba munculnya satu topik yang berkaitan sangat dekat dengan jiwa. Kak Wi pun terbuka, lalu dalam cerita-cerita tu last tu ada bercerita ataupun mengemukakan satu perkara iaitu berkaitan dengan BCA. Itu Kak Wi pun tengok apa itu BCA. Bila tertengok tu, bila dah nampak dia rasa jenis buku checklist amalan, Kak Wi terus jatuh cinta. Kata, ya Allah, bagusnya buku ini, bagusnya orang yang menghasilkan buku ini. Sebab apa? Sebab dia telah memudahkan ataupun telah mengajak orang lain ni untuk istiqomah khususnya, untuk istiqomah. Lepas tu sering mengingatkan. Sebab apa yang Kak Wi lebih tertarik lagi, dia buku ni berasal daripada geng tahajud 5 pagi. Kak kata, wow, adanya kumpulan yang sebegini. Baru tu sedar baru perasan. Sedangkan kewujudan kumpulan geng tahajud. Geng tahajud ni. Padahal dia dah bermula daripada PKP yang pertama dulu. Tapi
PKP sekarang baru Kak Wi jumpa. Tapi tak apalah, Allah izinkan juga untuk berjumpa dengan grup ini. Grup yang sangat Kak Wi kata awesome lah. Dia memang best lah. Sebab ialah mengajak orang untuk bertahajud. Geng tahajud 5 pagi. Satu perkara yang susah orang nak buat, senang orang nak sebut. Ya. Memerlukan satu perjuangan untuk meninggalkan katil yang empuk, tilam yang empuk kan, Selimut yang selimut gebu. yang dingin kan, selimut yang gebu, ya, suasana malam yang pagi yang sangat dingin, boleh mentelefon orang semata-mata untuk ajak tahajud. Ya Allah, Masya Allah, Kak rasa macam satu, Masya Allah, bagusnya insan ini, ya, bagusnya insan ini. Jadi Kak Wi pun berkenalan, lama-lama ikutilah perkembangan dengan Puan Saira, Masya Allah. Setiap pagi sebelum subuh tu, selepas habis tahajud, mereka ni akan adakan tazkirah yang pendek saja tapi sangat-sangat berkesan di jiwa. Jadi Kak Wi pun berkenalan lah dengan seseorang yang bernama Puan Rozaini. Telah menceritakan buku ini lebih lanjut lagi, dan Kak Wi pun mulalah bersilaturahim dengan Puan Rozaini ni, seorang yang sangat Masya Allah, ya. Seorang yang sangat caring, seorang yang sangat ambil berat. Apa yang Kak Wi minta tu tak pernah kata tidak lah katanya. Ya. Tak pernah pun WhatsApp tu tidak berbalas, Masya Allah. Tak pernah jumpa kan? Tak pernah jumpa, tapi hubungan hati tu, orang kata hubungan hati dengan Puan Rozaini ni sangat-sangat rapat. Sangat-sangat rasa macam dah lama kenal, macam saling memahami, macam saling orang kata, macam mana nak kata, itulah bila kita berkawan, bila kita bersahabat kerana Allah ni, dia lain ikatan dia. Itu yang Kak Wi boleh cakap. Kak tak boleh nak ceritakan macam mana, tapi bila hubungan hati dengan hati ni, lillah, orang kata ukhuwah fillah ni, dia lain ni, dia melekat ke hati tu lain. Walaupun kadang-kadang Kak Wi ni memang jenis tak susah nak WhatsApp lah. Kak Wi ni susah nak layan WhatsApp. Tapi yalah, bila kita dapat terima WhatsApp daripada rakan-rakan, kawan sahabat yang macam ni, Masya Allah, mesti juga kita nak nak balas lah, orang kata kan. Itu awal dia. Itu awal permulaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Thank you yang watching Kak Wi malam ni. Ya. Mudenas, Nurul Hidayah, Shima, Muni Saleh, Along, Aliza Azizan pun ada part itu, ya. Ada part kenapa, macam mana Kak Wi bermula untuk live ni. Semangat daripada Aliza Azizan lah yang membuka pintu hati Kak Wi ni untuk mencetuskan atau menembusi tembok. Menembusi tembok ni, semangat yang diberikan dengan satu cerita yang dibawa seorang yang asalnya bersuara, boleh berkata-kata, tapi disebabkan kesihatan dan sebagainya, saya tak ingat dah cerita tu, Kak Wi tak ingat dah, tapi dia tidak boleh bersuara, guna suara ni tebuk kat sini ni disebabkan masalah kesihatan. Yang bercakap pun guna alat kan. Kenapa kita ni tidak mahu menyebarkan kebaikan dengan suara yang kita ada. Jadi semangat itulah yang Kak Wi pegang sampai hari ini. Terima kasih Along, Aliza, kerana kata-kata anda telah membuatkan hati Kak Wi rasa macam tersentuh lah. Alhamdulillah. Jadi Kak Wi berterima kasih. Itu pun sahabat Kak Wi juga, ya. Sahabat BCA juga, kanser tonsil, ya betul. Ini pun sahabat Kak Wi juga. Ramai sebenarnya sahabat Kak Wi dalam ni yang sentiasa, circle BCA ini sentiasa memberi semangat, sentiasa mengingatkan antara satu sama lain. Di waktu pagi tanya khabar, tapi kadang Kak Wi ni je yang pagi tu memang busy amat sangat. Banyak sangat WhatsApp anak murid, banyak Telegram anak murid, WhatsApp sekolah dan sebagainya. Ya. Jadi Kak Wi ni kadang-kadang kurang berinteraksi di dalam WhatsApp. Kak Wi minta maaf sangat-sangat, ya. Sebab waktu tempoh pagi lah, sebab kita sebagai guru ni memang pagi tu macam anda pun seawal jam 7.30 dah mula kelas. Seawal jam 7.30 tu dah mula kelas. Jadi sebelum tu nak cari sarapan ke, nak masak roti canai dulu ke, nak bancuh air ke, tu dah kabut sikit. Kena kabut sikit. Tapi Kak Wi ni macam tak boleh. Kak Wi rasa macam waktu tu adalah waktu bekerja. Jadi Kak Wi rasa macam salah je kalau Kak Wi menggunakan masa kerja tu untuk benda lain. Minta maaf sangat-sangat kan. Tapi Kak Wi suka setiap pagi mereka ni akan memberikan kata-kata semangat. Puan Diana selaku
founder Iman Legacy, Masya Allah, sentiasa memberi semangat. Puan Shima sendiri sentiasa setiap pagi memberi semangat kepada ahli-ahli kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jun. Kak Jun pun adalah circle BCA kami. Jadi Kak Wi nak ceritanya dalam circle BCA ni Kak Wi sangat-sangat suka sebab tidak pernah pun kami ni membicarakan benda yang negatif. Tidak ada. Itu yang paling Kak Wi suka sekali. Kak Wi kalau WhatsApp yang negatif Kak Wi malas nak baca. Tapi dalam circle BCA ni tak pernah berceritakan yang negatif. Semua yang membina, semua yang positif, semua bersifat dia macam syukur. Cakap Ustaz tu lah, bila kita dah sampai satu usia, sampai satu usia macam 40 tu, pastikanlah sekeliling kita tu adalah rakan-rakan yang positif, rakan-rakan yang akan membawa kita ke akhirat nanti, rakan-rakan yang memang tak adalah masa ni untuk kita berlara lagi. Kalau Ustaz Andak dulu selalu sebut lara. Yang bersama kita lara. Jadi kita tak nak lah. Kita rasa bila sampai dah umur 40 tu, kira tahun ataupun umur Nabi Muhammad SAW itu dilantik sebagai Rasul adalah umur 40. Jadi itu adalah orang kata satu anjakan paradigma tu, sampai situ limited je. Kita cukup lah sampai situ. Kita dah 40 tahun lah. 40 tahun dah kita dah merasa sedapnya makan durian tu. Dan itulah maksudnya sedapnya makan durian tu. Kita dah rasa dah apa semua. Dan memang umur 40 ni lah macam-macam penyakit tu akan datang sikit-sikit. Jadi itulah kita kena berpantang. Kalau kuat makan durian tu, kurangkan makan durian. Kuat manis tu, kurangkan makan minum manis, Nescafe apa semua tu, kurangkan. Okay, tu ada komen yang kita telah pin kan ya. Pin itulah Kak Wi kata, betul lah kata Datuk Ustazah Nur Faizah, apa nama? Itulah Nur Faizah. Dia kata kita carilah circle yang baik, circle yang sentiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kita tinggalkanlah, bukan kita nak nolak, tapi kita sedikit demi sedikit kita tinggalkan circle-circle yang rasa merugikan kita. Bukan merugikan di dunia tapi merugikan akhirat kita, insya-Allah. Terima kasih yang join Kak Wi malam ni. Okey, tu Kak Wi ada tanda tu. Yes, amalan dalam buku checklist amalan challenge 100 hari by Puan Saira ini sangat-sangat bantu bagi mereka yang nak kekalkan disiplin dan istiqamah dalam amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu adalah circle Kak B ya. Puan Shima tu adalah was partner yang memang dah guna sampai 100 hari. Dan betul-betul ya, setiap kali perkongsian beliau akan membuka mata, akan membuka ruang minda kita, akan membuka hati kita betapa perjuangan beliau, betapa beliau melihat akan perubahan diri beliau sendiri. Kak Wi selalu dengar live beliau. Jadi kawan-kawan kalau nak lebih dekat lagi, Puan Shima ni adalah salah seorang pengguna yang lama dah, yang dah capai pun 100 hari. Jadi dekatilah beliau ya. Jadi ada lagi, kalau ada komen lagi ulasan subhanallah, masya-Allah Kak Wi. Sebelum Kak Wi teruskan lagi ya. Apa tadi? Okey. Itu intro bagaimana Kak Wi bermula atau bagaimana Kak Wi mengenali jatuh cinta pandang pertamanya dengan buku checklist ni, ya, checklist amalan ni. Itu memang dari hati Kak Wi sendiri. Memang hati tu, memang kehendak hati tu membuat-buat, orang kata memang dah tak sabar sangat nak terima. Okey, setelah buku ni berada di tangan Kak Wi, masya-Allah, masya-Allah. Kak Wi nak ceritakan ya, sebab malam ni Kak Wi tak nak cerita berkaitan benda lain. Kak Wi nak cerita apa yang terkandung di dalam buku ini. Apa yang terkandung di dalam buku ini. Kak Wi nak kupaskan satu-satu. Semoga kawan-kawan yang di luar sana, sahabat-sahabat yang di luar sana rasa apa yang Kak Wi rasa, betapa pentingnya ada macam apa ni, siapa cakap tadi, Shima juga namanya, Shima Cik Harun. Ini sahabat Kak Wi masa dari Sabah lagi. Kami bagaimana dirasakan sebagai satu teman ya, sebagai peneman orang kata. Ya, beliau ada komen tadi. Ya, buku ni telah disusun oleh Puan sebagai reminder, peringatan betul. Istiqamah. Okey. Dengan warnanya yang sangat menyenangkan ya, warna hijau ni adalah warna yang berikan ketenangan. Warna pink ni sebenarnya Kak Wi ni sebab Kak Wi alert sangat dengan warna, sebab Kak Wi belajar aura ya. Jadi
Warna hijau ni adalah warna yang sangat dekat dengan jiwa, berkaitan dengan ilmu dan amal. Warna pink ni sebenarnya adalah warna kasih sayang. Memang dalam ni, ya, kata-kata yang terdapat dalam buku ni pun semuanya berbentuk kasih sayang sesama manusia dan juga kasih sayang Allah terhadap manusia. Kasih sayang Allah terhadap kita ni sebagai hamba. Okey, dimulakan dengan muka surat yang pertama, bismillahnya, ya, dengan nama Allah. Nampak ni anak panah ni menunjukkan hati kita tu sentiasa mengingati Allah. Kemudian ada papan visi kita, apa yang kita nak capai daripada hasil kita menggunakan buku ini pada diri kita sendiri. So jangan kita segan sila untuk catatkan visi kita, ya. Sebab apa? Yang melihat buku ini, yang pegang buku ini bukan orang lain, kita sendiri. Jadi tak perlu kita malu untuk catatkan apa yang kita nak. Kemudian kita adakan big why kita, kenapa kita nak berubah, kan? Big why tu kenapa orang kata macam penggerak, penggerak kita untuk berubah tu. Dan mesti ada satu why. Big why tu mana itu yang kata kenapa, apa lonjakan pertama, apa pecutan pertama yang memotivasikan diri untuk berubah. Setiap orang dia mesti ada penyebab ataupun punca yang dijadikan sebagai big why dia. Kita kena faham tu. Mungkin Kak Wi kata Kak Wi ni sebab Kak Wi mungkin usia Kak Wi kan dah sesuai untuk apa lebihnya ke arah apa ni akhirat kan, ke arah yang lebih istiqomah, ke arah yang lebih ibadah yang berkualiti. Kak Wi sendirilah macam Kak Wi kan. Okey, siapakah berapakah pointer dalam ni juga kita catat nanti ya. Ada catatan dalam sehari berapa yang kita dapat. Okey, kemudian okey, dalam dia tengok ya muka surat yang seterusnya kita ada Asmaul Husna, ya. Kita ada nama-nama Allah, 99 nama Allah yang mana pengarang buku ini, yang menyusun buku ini meminta kita ni setiap pagi amalkan dengan Asmaul Husna dulu. Maksudnya pagi-pagi tu kita bangun dah kita mengingati pencipta kita dengan kita melaungkan ataupun kita menyebut bukan satu nama dia. Bukan satu nama tapi 99 nama. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi tengok yang pertama ni pun Kak Wi dah jatuh cinta dah. Masya-Allah, begitu dekatnya dia mengajak kita ni dekat dengan pencipta kita, dekat dengan Allah. Bangun pagi yang ni dulu kita buat. Kan? Tak apalah sambil-sambil kita pakai baju nas'aluka ya man huwallah والذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام kan sambil-sambil kita dah siap mandi bangun pagi kan jadikan dia zikir kita dan bayangkan basahkanlah lidah kita masya-Allah Kak kata itulah pertama yang pertama ni pun Kak Wi dah sangat-sangat suka. Kenapa dengan permulaan yang sangat bagus. Dia benda tu memanglah kita boleh laksanakan. Tapi bila BCA ni, bila dia dah jadi ni, kadang tu dia terletak di tepi katil atau di atas meja. Bila kita terpandang dia jadi dia jadi pengingat pada kita. Belum lagi lah. Memanglah kadang kita memang jadikan dia amalan. Tapi bila kita nampak benda tu, dia anggaplah dia sebagai satu peringatan untuk kita. Reminder. Dia macam reminder. Sebab tu dia sentiasa ada di tangan. Bayangkanlah 99 nama Allah tu sentiasa ada dalam dakapan di kita. Kan? Dia manusia ni dia mesti ada benda tu. Macam kalau anda nak bagi ceramah ke orang dewan sebesar-besar dulu pada macam Nazir, guru-guru besar apa semua dulu, anda mesti ada pegang pen. Tak tahulah itu mungkin untuk orang kata untuk menghilangkan untuk meningkatkan keyakinan. Jadi begitu juga dengan adanya buku ni, dia jadi kita yakin untuk beramal tu, kita yakin apa yang kita laksanakan tu tidak menerawang macam tu. Dia ada panduan kita, dia ada aturan, ada track dia yang kita telusuri daripada kita mula buka mata sehinggalah kita tutup mata dengan surah Al-Muluk. Gitu. Kak Wi nak cerita sebenarnya, Kak Wi menggunakan buku ini ya, mengikut susun atur Puan Saira ni ya, daripada seawal 1/3 malam dengan kita mulakan dengan tahajud tadi. Dengan kita mulakan dengan tahajud, kemudian seusai tahajud setelah kita baca Asmaul Husna ini tadi, lepas kita mandi, Kak Wi selalu amalkan macam tu. Kemudian kita akan bertahajud dulu. Selepas bertahajud tu barulah kita mulakan yang muka surat yang kedua ni ya, yang kedua ini. Dia pilih nama-nama Allah, ada 9 nama Allah. 9 nama Asmaul Husna yang dipilih untuk kita jadikan dia sebagai
Amalan antaranya apa Amalan. Kak ni? Antara yang 9 yang dipilih dalam buku ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Fattah, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, Ya Wahhab, Ya Bari. Jadi setiap pagi ni memang kalau kita tak buat ni, baik Kak Wila sekarang sebab Kak Wila dah 27 hari, apatah lagi kawan-kawan yang dah pun 100 hari ya, memang akan rasa bila tak tertinggal ni, ya Allah aku tak buat lagi ni, aku tak buat lagi. Dia tak boleh tau. Dia tak boleh sebab macam kita dah terikat dengan satu amalan yang kita amalkan sejak. Ini apa yang Kak Wi rasa ya. Ini apa yang Kak Wi dapat daripada hasil kita menggunakan BCA ni. Mengamalkan. Kadang-kadang sambil-sambil lepas sebelum subuh tu mesti anda ingatkan. Dah cukup 900, dia tanya kan. Dah cukup 900, sikit lagi. Jadi kita rasa macam ya Allah seronoknya bila kita suami isteri. Anda pula yang dahulu daripada dia. Kadang-kadang berlumba-lumba. Sebab dia tersenggut-senggut sikit kan. Tersenggut-senggut kadang Kak Wi dia pagi. Dia macam kisah Arnab dengan kura-kura tu kan. Macam itulah. Jadi bila dia tanya tu dah cukup 900, sikit lagi. Bila kita adanya peringatan yang kata reminder macam ni, Kak Wi rasa sangat best, sangat seronok rasa kan. Lepas tu biasanya anda akan suruh, kita orang akan tambahlah satu untuk cukupkan nama Allah ni 1000 lah. Kat sini ada 9, kita akan tambah lagi kat sini 1000. Kami setiap hari kami akan pilih salah satu nama yang 99 ni. Kan seronok tu kan. Jadi kita akhirnya nanti 27 makna Kak Wi dah amalkan 27 nama dah dalam ni yang kita tambah. Ni nama Allah. Nak cukupkan 1000. Kemudian bila kita dah habis 1000 ni, biasanya biasa kita dah habis tahajud tu, biasa dah habis yang zikir kita yang 1000 ni, Kak Wi akan buka dulu apa? Akan buka sebelum kita nak buat zikir ni, lepas kita tahajud, kita akan buka ni dulu lah nak. Kita akan checklistkan, kita akan tuliskan kesyukuran dulu. Kita akan tuliskan kesyukuran dulu. Apa yang kita syukur pagi ni? Contohnya pagi ni Alhamdulillah kami dapat solat berjemaah. Macam tu lah kami selalu tulis. Dan harapan kami solat jemaah tu sampai ke waktu Isyak macam tu. Dapat bersama anak-anak. Macam boleh apa saja kita nak buat. Lebih daripada 10 pun tak ada masalah. Sebab itu adalah kesyukuran kita. Lagi banyak kita bersyukur, lagi Allah suka. Kita tak nak? Ya, lain syakatum, la'azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi. Cubalah buat. Cubalah, betul. Jadi kalau kita tak tulis, kita tak rasa. Betul yang Kak Wi cakap. Kalau kepada pengguna yang dah ada buku ni, Alhamdulillah. Yang tak ada lagi, Kak Wi nak bagi tahu, bila kita menulis kesyukuran kita sebenarnya, ada satu perasaan lain yang kita rasa. Yeah, sebab semasa kita menulis tu, selepas kita menulis tu, bila kita tak buat je, kita macam ni. Sampai waktu zuhur kan, kita akan saling berpandangan, berjemaah. Macam tu kan, kita rasa macam, berjemaah. Sebab kita tadi dah bersyukur dengan Allah tadi. Sebab kita dah mulakan macam tu. Di awal hari kita tu. Di awal hari kita, betul. Bila kita lambat sikit, awal, jom awal. Macam tu, kita rasa akan ada perasaan macam tu, yang dia datang dengan sendirinya. Dia macam satu ketukan tu memang sentiasa diketukkan. Hati kita ni macam sentiasa diketuk. Bila sampainya waktu, kata nak awal waktu. Dalam fikiran kita kata macam tu dah. Kata nak awal waktu. Jadi kita akan tersedar kat situ. Untuk seminggu tu belum lagi, Kak Wi bagi tahu, untuk seminggu tu belum lagi. Masuk minggu yang kedua lebih tu, dia akan ada satu ketukan setiap waktu tu. Itu yang Kak Wi dengan anda rasa macam best sangat kan? Dia rasa, kita rasa macam ada benda something yang kita kata macam Masya Allah. Macam tu kan. Kebetulan pula sebab Kak Wi guna buku ni dalam waktu PKP, jadi 24 jam memang kita orang berdua ada di rumah. Jadi dia makin, orang kata makin senang lah kita nak buat kan, sebab kita tak hanya bekerja di rumah. Jadi benda tu tak orang kata tidak ada halangan. Setiap kali diketuk tu, terus bangun, terus je pergi. Dan kita jadikan proses PKP ni, kalau macam orang kata setelah ada rumah, kita cuba proses PKP ni, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki amal kita memperbaiki ekonomi kita, dan kita jadikan dia sebagai benda yang boleh meng-upgrade diri kita, dunia dan akhirat. Dia kalau macam ada setengah orang tu, bila time dia berjalan, dia nampak tembok atau batu besar di hadapan dia, kata ini halangan. Tetapi untuk orang yang bermotivasi, dia anggap batu besar tu adalah satu lonjakan, batu lonjakan. Bagaimana aku boleh melonjak lebih tinggi daripada batu tu? Dia akan berfikir untuk begitu. Dia tak berhenti di situ. Jadi kita anggaplah PKP kita ni
yang sekarang ni memang rasa macam kita dikurung, kita rasa macam stres, macam-macam lah kita rasa. Kita senyum je, relax, dia cuba kita. Kita cuba cari satu, bila time kita manusia ni, bila dia ada tujuan tu, objektif, insya-Allah perjalanan dia adalah mudah. Dia tahu apa yang dia cari. Dia berbeza dengan sahabat yang bukan Muslim kita tu, yang hidup dia semata-mata hidup macam tu. Faham tak? Jadi kita ni ada objektif kita, mencari sayang Allah Ta'ala. Allah bagi kita ujian pun sebab Allah sayang kita. Allah bagi kita nikmat sebab Allah sayang kita. Semua yang terjadi dalam dunia ni, macam Ustaz Abid Liu kata, semua yang terjadi ni satu dia sebab dia, kerana Allah sayang. Jadi alangkah bahagianya kalau kita tergolong daripada golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Ya Kak Abi? Betul. Itulah Kak Abi nak ceritakan tadi. Jadi macam ni, nama-nama Allah ni kafiat dia, mesti ada kafiat dia kan? Mesti ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya kasih sayang tu. Dia kalau pagi-pagi ni anda tengok surah ni, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Razak tu adalah untuk penarik rezeki. Untuk penarik rezeki. Amalan untuk menarik rezeki. Dia kalau kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala pun adalah punca pada rezeki kita. Salah satu punca adalah kita sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala adalah punca rezeki. Merapatkan silaturahim. Assalamualaikum adalah punca rezeki. Apa yang ada dalam circle BCA ni, kami sedang merapatkan silaturahim sangat-sangat. Itulah keluarga BCA ni keluarga yang sangat baguslah Kak Wi rasa. Okey, lepas tu dah habis berzikir, kita berzikir dengan nama Allah 1000 kali, 100 setiap nama tu. Kemudian di sini dah tertulis dah untuk kita berselawat, ya. Berselawat. Dan apa yang biasa Kak Wi buat ialah berselawat tadi sebelum subuh tadi. Selawat paling ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu adalah paling ringkas dan sempurna lah. Ataupun kita ambil selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kalau kita nak buat 1000 kali, kita ambil selawat Jibril ringkas sallallahu ala Muhammad. Kita buatlah 1000 kali sebelum masuk waktu subuh. Lepas 1000 kali kita buat. Allah Ta'ala selawat kepada kita, satu kali kita berselawat 10 kali. Allah Ta'ala kata nak sayang Allah Ta'ala. Jadi satu kali kita selawat, Allah Ta'ala selawat untuk kita 10 kali. Kalau 1000 kali, kalilah. 10,000 lah kan? Bayangkan tadi kita dah menyebut nama Allah 1000 kali. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Nampak tak betapa Allah akan ganjaran dia tu. Bukan, kita kata macam kita sedang mengambil perhatian Allah untuk kita memang kita menunjukkan yang kita sayang Allah. Dan Allah pun akan memberikan lebih lagi kasih sayang tu pada kita. Sebab Allah tu maha penyayang. Kita ni tak ada perkataan maha tu. Ya, kita ni hanya sayang, kasih maha sayang. Maha tu tak dapat dihitung macam mana. Maha tu penyayang yang Allah Ta'ala kita tak dapat nak hitung. Okey, selepas tu kita ada istighfar. Istighfar kat sini pun ditulis 100 kali. Selawat pun 100 kali. Tapi Kak Wi tambah, Kak Wi buat 1000 kali. Jadinya kita buat ni semuanya sebelum subuh sebelum subuh. Selepas kita dah tahajud tu, kita akan beristighfar 1000 kali. Kemudian kita ada La ilaha illallah. Ya? Kita ada zikir La ilaha illallah. Tahlil. Tahlil. Sebagaimana yang ulama' kata apa? Ulama' kata penyucian jiwa yang terbaik untuk kita ni sentiasa mengingati Allah, sentiasa menunjukkan kita ni bertaubat, kita ni memperbaharui iman kita. Dan istilah ulama' kata apa? Memperbaharui iman kita dengan kalimah La ilaha illallah. Setiap pagi kita akan buat La ilaha illallah 100 kali. InsyaAllah ya, dalam ni ada tulis 100 kali. Kalau sahabat-sahabat nak buat lebih, terpulang. Ya, terpulang. Tidak ada masalah. Kemudian ada lagi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ni apa, doa Nabi Yunus yang diamalkan semasa dia di dalam perut ikan Nun kan? Ditelan. Bagaimana Allah memberikan pengampunan kepada Nabi Yunus sehingga terdamparnya di pesisir pantai. Akhirnya selamatlah. Kak Wi tak nak cerita tentang tu malam ni, Kak Wi nak cerita tentang buku ni. Okey. Seterusnya di sini ada doa meminta rezeki, ada doa untuk kita mohon Allah kurniakan rezeki. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, pun kita baca 100 kali. Bayangkan. Ya, yang ini dulu mungkin kita buat sebelum ni, macam kami buat juga tapi tidak
tersusun seperti ini. Tidak tersusun seperti ini yang kita rasa macam setiap kali kita bangun pagi kita ada objektif dah kita nak buat. Kita tahu dah hari ni kita nak buat apa. Untuk yang kita nak selesaikan kita ni dengan pencipta kita. Kita macam jadi satu kelaziman yang kata kalau kita tak buat, kalau tanya Kak Wi tak dapat buat, Kak Wi rasa macam hari tu Kak Wi macam rasa sangat-sangat rugi. Itu kesan dia. Okey, selepas tu di muka surat seterusnya kita ada surah Al-Ghafir ayat 44. Yang mana ayat ini ayat penyerahan diri kita kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa maksud dia? Dan aku menyerahkan, ya, wa ufawidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha melihat akan hamba-hamba. Inilah yang Kak Wi dan anda cerita tadi tentang marketing. Awal pagi kita marketing dengan Allah Ta'ala dulu. Dengan Allah Ta'ala dulu. Supaya hari yang kita lalui pada hari itu, insyaAllah akan berjalan dengan lancar, dimurah rezeki, siasa dan redha Allah Ta'ala. Sebab kita pun tadi ada dah kita berzikir, ya barik, ya barik, ya barik kan. Allah yang mengaturkan. Sehari itu Allah yang mengaturkan. Biar kita serahkan kepada Allah. Ya. Okey, kemudian kita ada surah At-Taubah. Ini pun Kak Wi dah pernah ceritakan surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Ayat terakhir surah At-Taubah. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang ni juga kita amalkan. Kak pernah kongsi, pernah share tentang 7 kebaikan yang mengamalkan surah ni, ya. Jadi bolehlah tengok video-video yang sebelum ni kalau siapa yang dah terlepas kan. Okey. Sangat-sangat bagus kita amalkan ni, memang betul-betul bagus, ya. Yang ni pun kita boleh amalkan ataupun kalau kita dah amalkan konsisten sajalah kan. Okey, kemudian di muka surat seterusnya kita ada surah, ya, surah-surah bacaan surah yang disarankan. Yang disarankan memang surah ini semua yang terbaik. Okey, kalau kita tengok pertama sekali surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Yasin dan juga surah Al-Mulk. Tu Kak Wi kata tadi, bermula daripada 1/3 malam sampailah surah Al-Mulk ni bila kita nak baca. Surah Al-Waqi'ah selepas subuh kita baca. Surah Yasin lepas maghrib kita baca. Surah Ar-Rahman kita baca juga mungkin selepas isyak, selepas maghrib atau selepas subuh pun boleh. Kemudian surah Al-Kahfi kita baca setiap hari. Ya, setiap hari kita baca ayat 1 hingga 10 di awal dan ayat 100 hingga 110 di akhir. Dan hari Jumaat kalau boleh kita baca full satu surah, 110 ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni juga Kak Wi dah pernah ada dengan anda kita ulaskan berkaitan dengan 7 pemuda dan juga kebaikan orang yang mengamalkan surah Al-Kahfi. Begitu juga surah Al-Mulk kita dah pernah ulaskan juga. Ya, surah Al-Kahfi ni dia haifiat dia kita terpelihara daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah sekarang ni membawang-bawang macam tu. Fitnah Dajjal ni lebih daripada bawang. Memang maha adalah dia punya raja segala fitnah. Fitnah Dajjal ni tidak ada susah kita nak tolak. Memang bukan mudah kita nak tolak. Begitu juga dengan surah Ar-Rahman. Ini kita belum ulas lagi belum lama kita belum. Nanti insya-Allah Kak Wi akan tadabbur, bukanlah kita nak ulas apa, kita akan tadabbur untuk surah Ar-Rahman dengan surah Al-Waqi'ah dan juga Yasin. Yang tu je belum Kak Wi sentuh. Yang lain tu Kak Wi dah sentuh. Jadi rakan-rakan yang kalau tak nak melihat bagaimana kita tadabbur sedikit surah itu, kafiat dan kebaikannya, boleh cari video-video Kak Wi yang sebelum ni. Okey, lepas tu dalam ni best ya, selepas subuh kita checklist pula sedekah kita. Checklist sedekah kita. Kita dah buat sedekah subuh ke belum? Masya-Allah bagusnya kan? Lepas tu kita dah sedekahkan doa kita ke? Kita dah sedekahkan Fatihah kita ke? Kita dah sedekahkan kata-kata yang baik ke untuk sahabat kita? Tak kisahlah dalam Facebook ke, dalam WhatsApp dan sebagainya. Tu yang membuat Kak Wi lagi jatuh cinta ya. Dia bukan apa, kita sedekah subuh ni dikatakan apa, keluarkanlah sebahagian daripada harta pada waktu subuh hari. Kerana pada waktu itu malaikat sedang mendoakan kelancaran rezeki bagi sesiapa yang memberi pada waktu itu. Sebab itu anda dulu pernah dengan Kak Wi dah pernah bincang, sediakan satu tabung subuh satu tabung subuh untuk sahabat-sahabat yang dengar ni. Tabung subuh tu tin Milo ke tin apa ke letak dekat tempat kita solat tu.
Lepas habis kita solat subuh tu, ambil duit tu, letak. Ambil duit, kita sedekahkan RM1, RM1, RM5, RM5, RM10, RM10, 10 sen, 10 sen. Jadi kita ada memberi pada setiap waktu selepas subuh. Kita kena ingat. Sebab apa? Kita ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Pada waktu itu memang malaikat mendoakan kelancaran, kelancaran rezeki untuk sesiapa saja yang bersifat pemberi pada waktu itu. Maknanya bersedekah lah. Sebab itu kita tengok rasional kalau dekat masjid tu. Apa? Tabung banyak. Pasal tak? Kalau kita ada siapa yang pernah pergi masjid tu, dekat tiang ni ada tabung, dekat tiang ni ada tabung, dekat tiang sana ada tabung. Dia orang ni nak makan duit banyak betul. Tak, sebenarnya bukan tu. Dia memberi peluang kepada kita apabila sebelum solat kita sedekah. Selepas solat kita sedekah. Bila kita tahu kelebihan bersedekah selepas dan sebelum solat tu, dia akan buat lah. Dia akan buat. InsyaAllah. Cubalah kita cuba. Tak boleh banyak, kita buat sedikit. Kemudian dah penuh tin sedekah subuh tu, itulah kita gunakan. Kita pergi kedai beli beras apa semua kita akan sedekahkan edar pada sahabat-sahabat kita yang tidak berkemampuan di sekitar kita, jiran-jiran, sahabat handai, toko tetangga kita. InsyaAllah ada. Ada lagi musim macam ni kita tengok kan, orang berebut mencari. Kadang tu susah nak cakap lah, kita tak boleh. Yang penting kita dah memberi. Dia nak bohong ke apa ke, itu terpulang pada dia. Itu bukan hak kita lah. Bukan hak kita lah. Rezeki, memang rezeki dia dapat. Janji pahala kita tidak berganjak, tidak berkurang, walau sedikit pun, insyaAllah. Assalamualaikum Kak Wi dan Abanda, Syuzana Aziz. Selamat malam-malam Syu. Nur Jalil, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Macam mana Juliana? Dah sampaikan buku, dah guna berapa hari? So boleh ikut tak? Komen sikit nanti Boleh ikut tak? Tak apa, kalau tak dapat markah penuh. Kak Wi dulu pun mula-mula sampai sekarang ni pun belum lagi dapat markah penuh. Tak ada kena rotan, tak ada kena beli atas kursi. Cuma kita sendiri yang akan nak buat tu. Tak ada siapa nak rotan. Sebenarnya markah ni sebagai motivasi kepada kita. Motivasi untuk kita dapat. Kalau kita dengan anak kita kan, kita berapa markah hari ni? Macam kita orang pun tanya abang anak, berapa markah anda hari ni? Berapa markah Kak Wi hari ni? Bukan kita tak nak cerita dengan orang lain, kita hanya berdua saja suami isteri, tak ada masalah. Sebab apa? Kita suami isteri ni saling mengingatkan, saling menasihati, itu je. Dia kalau kita tengok malam sikit markah kita, rasa-rasa hari esok kita nak buat lagi tinggi ke atau nak lagi rendah daripada. Itu yang anda katakan itu sebagai satu motivasi. Satu motivasi kepada diri kita. Bersaing. Jiwa manusia ni memang lebih jiwa bersaing. Itu fitrah lah kita katakan. Bila kita tengok, ya Allah semalam aku dapat 20 markah je, besok kita capai, kita cuba takkan esok 25. Takkan esok nak 20 markah juga. Takkan nak 20 markah lagi. Itu kenapa sebagai panduan. Itu kenapa penyusun buku ini Puan Saira membuatkan markah bagi Kak Wi lah, untuk meningkatkan motivasi kita untuk esok buat lebih baik lagi, sebab hadis pun ada katakan, moga hari ini kita dapat lakukan lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kan? Hadis tu ada. Jadi inilah yang cuba diterapkan dalam buku ni. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Kemudian, ada sudah. Kemudian ada cik di solat. Nanti Kak Wi ceritakan ya. Lepas tu ada kemahiran tahajud pula. Tips mudahnya kita bangun tahajud. Panduan bagaimana kita nak mudah. Yang ni pun Kak Wi dah pernah ulas bila tengok video-video sebelum ni. Dan ada energy booster. Booster pagi-pagi tu macam mana. Lepas tu ada amalan kita sebelum tidur, doa tidur. Lepas tu apa yang dilakukan oleh anak Rasulullah sendiri, Siti Fatimah ya. Zikir Fatimah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan juga Allahu akbar 33 kali. Dengan 34 lah kita nak cukupkan 100 kan. Lepas tu kalau dalam cerita hadis tu ada lagi dengan bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian berselawat kepada baginda. Itu antara pesanan yang dibuat oleh baginda kepada anak andanya Siti Fatimah. Okey, ni dah sampai ke muka surat yang kita nak amalkan. Dia ada bagi panduan lagi tu. Tarik nafas, relax, doa, ya Allah kau ampuni sayangi aku, tutupi aibku, angkat darjatku, kurniakanlah rezeki, sihatkan aku, maafkan aku. Ya Allah bangkitkanku di 1/3 malam.
kerana aku ingin merintih, berbicara denganmu, kerana aku ingin menjadi hamba-mu yang taat. Itulah doa kita sebelum tidur. Baca ni, sebelum tidur wajib baca ni. Kenapa? Bila kita dah baca ni, ibarat macam kita dah ikrar. Macam kita dah ikrar dengan Allah, mesti Allah akan kejutkan kita. Ya? Sebab apa kita minta, ya Allah bangkitkanku di 1/3 malam kerana aku ingin merintih, berbicara denganmu, kerana aku ingin menjadi hamba-mu yang taat. Allah ni maha baik. Allah ni sangat, Allahu Akbar, maha baik. Jadi bila kita meminta dengan hati kita yang betul-betul, insya-Allah benda tu akan jadi mudah. Amalan memang sangat-sangat terbaik. Betul. Waktu seorang hamba itu dekat dengan Allah Ta'ala adalah pada waktu 1/3 malam dan pada waktu sujud ketika solat. Itu adalah paling kita hampir-hampir dengan Allah Ta'ala. Okey, cerita pasal tips amalan sebelum tidur ni, anda nak cerita sikit lah. Satu amalan lah anda nak bagi tahulah, anda nak kongsi dengan sahabat-sahabat ni, ada beberapa orang ni. Ini amalan yang memang anda amalkan dulu daripada syekh-syekh dulu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Okey. Kelebihan dia ni macam, Kak Bi, dia ingat. Bila ada musibah berlaku di rumah kita, ini kita nak tidur, kita baca, tambah lagi lah. Yang dah seterus kita dah baca semua ni, kita tambah lagi satu amalan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Tak lebih, tak kurang. Okey. Kaifiat dia, apabila berlaku, ni contoh, bila ada berlaku kebakaran, kita akan tersedar. Dia macam alam, kita pasang malaikat alam. Bila ada rumah masuk ular, kita akan tersedar. Kak Wi dah alami ni? Dia pernah Kak Wi alami ni, Masya Allah. Bila ada lipan lintas ke anak, kita akan tersedar. Itu semua yang pengalaman-pengalaman yang anda dah lalui. Sebab amal ni, berkat amal 21 kali sebelum tidur ni, terjaga. Anak tu, anak yang sulung. Dah nak pegang dah lipan ni. Terjaga terus je. Sepak terus. Banyak berlaku. Kak Wi nak cerita sikit lah. Dia mula ingat, dia mula nak cerita. Dia mula ingat, dia mula cerita. Kak Wi kan suka bercerita. Kita nak cerita sikit je. Okey, jadi anda berilah petua ni 21 kali baca bismillah ni. Kalau rumah kita nak kena pecah masuk pencuri pun, kita akan tersedar. InsyaAllah. Apa saja yang buruk, dia macam ni lah. Macam Ustaz anda tu bagi tahu, dia macam alam. Macam kita panggil malaikat untuk jaga kita, untuk kejutkan kita jika ada something wrong kepada kita, rumah kita ataupun keluarga kita. Kalau terjaga baca tengah malam tu, tengoklah apa benda. Jangan takut pula. Okey. Kak Wi dia nak bercerita pula. Kak Wi bukan apa, sebab kita dapat dah, memang sebab betul anda memang dah amalkan daripada mula Kak Wi kahwin dengan dia lagi, memang dia dah hajak dah. Memang dia dah hajak dah Kak Wi buat Bismillah 21 ni. Ini Kak Wi cerita ya, pengalaman Kak Wi masa kat Sabah. Kita orang masa tu pengantin baru lagi lah. Lepas tu okey lah. Dah dapat anak yang pertama, yang tadi cerita pasal lipan tadi. Betul-betul dekat anak sulung. Masa tu anak Kak Wi belum lagi 2 tahun. Anak sulung Kak Wi ni belum lagi 2 tahun. Dia boleh nak pegang lipan tu. Dia boleh nak pegang waktu malam. Tapi secara automatik ya, anda terjaga. Masya Allah katakan. Lipan nak duduk kat telinga anak. Memanglah tengkuk dengan tu. Memang betul ni. Betul kat telinga dia. Macam Kak Wi menjeritnya bagai nak apa dah, kita kan seorang ibu kan memang macam tu kan. Tapi Alhamdulillah ya. Alhamdulillah betul. Dilindungi disebabkan amalan kita ni tadi. Allah lindungi berkat amalan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ini anak kedua pula. Anak kedua Kak Wi. Sebab rumah Kak Wi di masa di Sabah ni dekat dengan kelapa sawit. Jadi memang binatang-binatang yang macam tu. Dia ada musim-musim. Musim dia akan ada musim. Dia ada musim ular. Dia akan ada musim ular. Macam tu. Dan kalau korang nak tahu ulat gonggok dia, Kak Wi tak pernah tengok. Ulat gonggok di Sabah ni, di Lahad Datu, di Sahabat 16. Sebab dia memang tanah yang subur. Dia punya ulat gonggok dia, Kak Wi pernah ni besar ni ulat gonggok dia. Besar sikit, lebih kurang ni lah. Kak Wi terkejut, Kak Wi ingatkan itu lipan ke apa, rupanya ulat gonggok. Tapi terkejut tu memang mula-mula sampai kan terkejut lah. Ini cerita yang anak kedua tadi. Kak Wi masa tu tengah menyusukan anak. Kita biasalah nyusukan anak tu baring. Rumah sini depan tu dah kelapa sawit. Memang masa tu rumah penuh kepelah. Sahabat tahu kan yang tempat yang tembak-tembak tu. Memang di situlah anda memang
Bermula karya kami di sana. Di sana. Di satu tempat yang sangat-sangat Terpencil mencabar. 2 jam lebih daripada bandar. Ada sahabat daripada Sabah ni tak ada? Ada Shima tadi. Shima Cik Arun. tadi. Tapi Hasima Cik Arun tu datang dah lewat dah. Selepas pembangunan. Dah selepas pembangunan sikit. Kak Wi ni dulu 1999 Kak Wi pergi ke Sabah tu. Tahun Jadi 1999. orang kata jalan tar pun belum ada lagi. Bayangkan. Lepas tu pada satu hari ni Kak Wi nyusukan anak nombor 2 ni. Bayangkan masa tu Kak Wi bercuti lah sebab masih dalam pantang kan. Anak pergi kerja. Pagi. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi tu macam pukul 8 lah kita kat sini. Pukul 8 pagi. Bayangkan Kak Wi tengah menyusu anak. Ular naik atas kaki ni. Sejuk je. Bayangkan. Jadi Kak Wi ni dengan bila terasa sejuk benda yang bergerak macam tu kan. Memang rasa ngeri. Kak Wi tu tendang ular tu sampai terkeluar dekat depan pintu. Terus telefon anak balik buang ular tu. Bayangkan. Bayangkan kalau Kak Wi tidak ada perasaan yang apa ni kan. Biar je. Tapi memang dalam fikiran tu mesti ular. Betul. Bila kau pandang tengok ular hitam yang belang-belang kuning tu. Memang menakutkan. Itu pengalaman yang kedua. Pengalaman ketiga. Ingat ni pengalaman ketiga. Di rumah yang sama juga. Di rumah yang sama juga. Tengah malam. Kak Wi nak minum air. Bangun minum air tengah malam. Rumah kami tu dah cerita macam ni lah. Sewa dia berapa ringgit? Sewa RM70. Sewa RM70. Jadi faham lah Faham lah rumah tu macam mana. Masa tu Kak Wi dengan anda baru nikah. Belikan sekilo baru RM2 kan kembung. Masa tu peti ais pun tak ada. Balut dalam plastik, rendam dalam air. Letak dalam baldi, rendam dalam air. Tak perebus. Dulu lah mula-mula kan. Pukul 3 pagi nak minum air. Pukul 3 pagi nak minum air. Masa tu kita ada pakai penapis air RO kan. Bila Kak Wi air batu ke lagi masa tu? Bila buka je lampu, tengok dah macam ni dah. Dekat tepi mesin air tu, kita nak minum air. Masya Allah kan. Tapi bila dia nampak kita tu, kita sama terkejut, dia pun terkejut. Dia pun masuk balik celah dalam dinding rumah tu. Tapi dia tak sebut lah pocot. Dia tak sebut pocot, pocot ini. Jangan buat pocot kat habis orang lah. Okay. Lepas tu, kita orang ni kan, ya Allah, bunyi memang besar ular tu. Lalu kita orang panggil, bapa angkat kepada anak kita lah. Bapa angkat kepada anak kedua kita orang ni sebab dia orang yang menjaga anak kita orang bila kita orang bekerja, pengasuh lah. Tapi panggil bapak jugalah, panggil telefon ibu, cakap bapak suruh datang masa tu. Tengah malam kita datang. Lepas tu bila dia keluarkan sama tinggi dengan dak panjang ular tu. Ular sawa, bayangkan. Itulah penting kita mengamalkan Bismillah 21 ini memang tapi dah alami dah. Tapi tu kena amalkan lah. Kena amalkan, betul. Setiap apa benda yang tak elok berdetak dalam rumah kita terhadap keluarga kita akan sedar insya-Allah. InsyaAllah yakin Yakin. InsyaAllah. Itu sebab sorry lah anda cerita tip amalan sebelum tidur tadi. Kita sambung pula. Kita disambungkan. Selepas kita dah bangun 1/3 malam tadi, baik kita akan keluarkan buku kita ni, kita akan senaraikan checklist kesyukuran kita. Bermulalah checklist kita. Bermulalah checklist harian kita. Kita kena senaraikan kesyukuran. Jangan takut kita nak senaraikan kesyukuran. Buatlah banyak pun tak apa, tak kisah. Dia bagi satu muka surat. Satu muka surat kita catatlah apa yang kita nak hari ni, apa yang kita harapkan, apa yang kesyukuran. Sebab apa? Setiap kali kita menulis kesyukuran, setiap kalilah kita sebenarnya perasan apa yang Allah beri pada kita. Tapi anda tak tunjuk dengan Kak Wi kan tu. Ni sorok. Ni kena sorok. Dia jangan curi-curi buku baca. Tak curi. Dia tak berani curi baca kan? Jadinya sebenarnya bila kita menulis kesyukuran tak sama dengan kita cakap. Bila kita menulis kesyukuran kita setiap hari, ibarat macam kita betul-betul kita perasan apa yang Allah bagi kat kita. Kita sedar apa yang Allah bagi kat kita. Dan kita cuba rasa, ya Allah bersyukurnya kita sebab Allah bagi kita benda tu. Jadi benda tu yang akan membuatkan kita rasa lebih macam mana kita kata nak? Lebih mendalam rasanya, boleh rasa macam kita macam ada satu macam deal, perjanjian, macam something yang yelah kalau kita dengar, macam orang kata kalau kita dengar kita dapat 10% je. Kalau kita tulis, kita buat tu maknanya kita akan lebih daripada 50 hingga 60%. Jadi kita itu perjanjian antara tangan kita, mata, minda kita tertumpu pada tulisan apa yang kita syukuri tu. Pada proses, anda ni memang jenis orang proses. Jadi bila tanya orang cerita dia, anda berdengar je, tapi sebab tu Kak Wi ni pelik dengan anda ni. Anda ni setiap apa orang cakap je anda akan tulis.
Kalau ada meeting ke apa, conteng dia boleh tulis. Sebab anda fikir bila time kita tulis tu, semua deria kita tertumpu pada apa yang kita tulis. Kita dengar, kita tengok apa yang orang tu cakap dengan tulisan kita, badan tulang pakrat kita menulis tu, dia terus ke hati. Jadi benda tu terus lekat dan memang susah nak dilupa. Jadi itu yang kita ingat. Kita kena ingat motivasi terhadap diri kita. Motivasi terhadap diri. InsyaAllah. Jadi dia memang betul ya. List kesyukuran ni sangat-sangat berkesan. Jangan kalau bagi pengguna yang dah ada buku, jangan tinggalkan bahagian ni ya. Jangan tinggalkan bahagian ni sebab bahagian ni sebenarnya menyedarkan kita, membuatkan kita ni sentiasa nak bersyukur. Sentiasa nak bersyukur. Okey, inilah permulaan yang pertama. Dia yang best ni tadi kan. Bila kita dah tulis syukur ni, bila kita dah lalui hari tu, kita dapat sesuatu benda lagi, oh ya Allah, kita tak sabar nak tulis untuk esok pula. Betul. Kita tak sabar pula, hari ni aku dapat ini, kita jadi excited. Benda ni lah yang manusia ni sentiasa pelupa. Jadi benda ni lah kita ingat. Dia datang dia, bila kita ingat, alah aku lupa tulis lah. Jadi hari ni, ini ada satu benda baru yang satu benda baru yang anda patut syukuri. Jadi tak sabar nak tulis lah. Tak sabar tulis conteng ni. Tapi sorok lah tak boleh tunjuk dengan Kak Wi. Dia pun tak pernah tengok lagi. Mana boleh? Rahsia. Ya, kita orang buku-buku kita orang rahsia. Cuma bila ni share markah je. Share markah barulah cerita markah. Nak tengok dia lebih daripada anda kan, tak lebih daripada dia. Share markah. Kadang-kadang satu perlumbaan tu bagus juga ya. Bagus. Orang kata persaingan yang sihat. Bukan kita nak apa kan, persaingan yang sihat. Sajalah kita nak mewujudkan satu situasi yang seronok. Bila kita memula dulu Kak Wi pun susah juga nak ajak anda ni mula. Tapi sebab anda ni memang sukakan benda yang bertulis. Jadi sebab itulah dia orang proses ni dia suka dokumentasi. Dia memang suka menulis. Jadi sebab itulah dia suka buku ni. Sebab buku ni bukan sekadar baca, sebab dia kena menulis. Itu hikmah dia juga sebenarnya. Kata susah juga Kak Wi nak ajak anda buat sekali kan. Tapi sebabkan ada banyak menulis ni jadi dia suka. Okey, barulah jadi, Bermulalah catatan kita satu hari tu macam mana. Okey, dalam ni kita dah disediakan ruang. Detailkan. Kak Wi detailkan. Yang dalam ni kita dah sediakan ruang ya. Dah sediakan ruang, kita doa pagi kita dah baca ke belum? Okay, doa pagi kita kalau dah baca, kita letak nombor 1, kemudian kita tick kan. Sebab tu markah kita. Kemudian dah sedekah Al-Fatihah tak? Sebanyak 7 kali. Sebab kita sedekah kepada 7 golongan ya. Dah kalau buat tulis situ 7. Kemudian kita tick kan. Yang ni pun seronok. Yang ni Kak Wi seronok sebenarnya ya. Kak Wi seronok sangat. Lepas tu ada kita dah buat, kita dah baca Asmaul Husna ke nama-nama Allah yang Kak Wi biasa kalau lepas mandi tu terus baca Asmaul Husna sambil sikat rambut, sambil pakai baju, terus baca Asmaul Husna dengan anda. Nantaklah jiran dengar pun tak apalah. Kita orang selalu bernasyid menyanyi dalam rumah. Tak apalah. Kemudian kita berzikir dengan nama-nama Allah tadi. Kita buat. Biasanya ini kita selepas kita solat tahajud ataupun kalau tak sempat kita sambung selepas subuh. Kemudian terus kepada zikir tambahan kita yang ayat-ayat surah Al-Ghafir tadi, surah At-Taubah ya. Kita tick. Kalau kita buat kita tick. Ada markah dekat situ. Kemudian surah tambahan kita ada baca mungkin yang biasanya pagi kita baca surah Al-Waqi'ah dulu. Jadi kita tick lah Al-Waqi'ah dulu. Nanti kan maghrib kan biasanya kita akan bacalah Yasin ya. Ataupun kita baca Ar-Rahman. Petang tu kita bacalah surah Al-Kahfi ya. Kita tick lah. Kemudian sebelum tidur yang paling wajibnya biasanya akan dapat Al-Waqi'ah dengan Al-Mulk. Paling kurang kan. Sebabnya bangun pagi dengan sebelum tidur yang ni kita memang pastikan kita baca. Yang lain ni kadang-kadang ada masa kita baca, ada masa kadang tertinggal juga kan. Tapi surah Al-Kahfi tu kalau boleh janganlah kita tinggalkan ya. Kemudian apa lagi? Sedekah kita. Sedekah subuh kita, sedekah doa kita ya. Dan lain-lain jenis kita bersedekah ya. Sedekah ni tak semestinya perkara yang boleh kita nilai saja. Banyak sebenarnya kalau kita niat kan. Anda selalu ajar apa-apa saja yang kita buat, niatkan sedekah. So dapat berganda ya. Dan kita menolong orang, kita niatkan sedekah. Bagi duit ke anak belanja pun. Bagi duit anak belanja pun disebut bagi sedekah. Itu memang dari dulu lagi ajar. Satu kita dapat pahala nafkah, kemudian kita dapat pahala sedekah. Benar tak? Banyak benda yang tu. Cuma macam yang sebelum ni lah yang nak kata bagaimana adat. Benda yang kita selalu buat tu jadi ibadat. Kita kena ingat tu. Kita tak nampak tu. Jadi kita ingat lah. Itu sama-sama kita ingat ya.
Okay. Lepas tu di bawah lagi ada apa? Yang ni best ni. Yang ni best. Yang ni selalunya best sebab kebetulan waktu PKP kan solat fardu dan juga solat sunat qabliyah ba'diyah. Sebab apa di sini kita nak tik kita di awal waktu. Kita nak berlumba sebab nak buat di awal waktu. Dan berlumba juga untuk solat berjemaah. Yang ni part ni paling best sebab kita akan riuh dengan anak-anak. Riuh dengan anak-anak. Cepat kan. Jadi suasana ni sebenarnya suasana yang memang kita perlu wujudkan sesuai dengan waktu sekarang. Sebab kalau kita waktu bekerja mungkin kita tak ada banyak masa. Ya. Ini Kan? memang kita 24 jam 24 jam kita ada di rumah. Jadi suasana tu memang senang kita nak wujudkan. Solat berjemaah, solat di awal waktu, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi memang waktu sekarang ni Kak Wi memang siapa-siapa yang rasa nak suasana dalam rumah dengan anak-anak sentiasa solat di awal waktu dan juga berjemaah. Inilah masa untuk kita dapatkan buku ni supaya anak-anak dan suami kita alert. Dan situasi PKP sekarang ni, PKP yang memang kita dikurung di rumah ni, inilah masa kita untuk lebih lama, lebih interact dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Betul. Okey. Seterusnya kita juga ada solat sunat. Solat sunat ni itulah yang Kak Wi kata tadi. Bermulanya seawal 1/3 malam. Solat sunat wuduk, solat sunat taubat, tahajud, hajat, witir dan juga duha. Maksudnya ada yang siang, ada yang malam kan, ada yang pagi kan. Kemudian bawah sekali, bawah sekali, yang ni yang best sekali untuk anak-anak Kak Wi ni. Anak bujang Kak Wi ya. Sebab apa sini ada solat qada. Solat qada. Setiap kali lepas habis subuh, semayang subuh satu qada. Niat qada untuk ganti yang dulu-dulu yang pernah kita mungkin tertinggal. Kemudian waktu semayang zuhur, lepas habis zuhur kita semayang qada zuhur satu. Begitu juga lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Selepas habis waktu kita solat tu terus kita buat solat qada supaya kita dapat bayar balik yang kita dah tertinggal dulu. Itu bagusnya. Jadi kita secara tak langsung kita dapat dapat tengok berapa banyak kita dah qada solat kita. Sebelum ni kita tak pernah pun nak catat, kita tak pernah nak tahu pun berapa kan. Salam Kak Wi dan Abang Anda, Etun Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih join Kak Wi. Okey, terima kasih sama-sama dengar. Bukan Kak Wi ni nak apa sebenarnya, nak berkongsi kebaikan, nak sebarkan kebaikan. Dengan situasi sekarang ni rasanya memang sesuai lah untuk kita untuk berubah daripada satu tangga ke tangga yang up sikit. Upgrade diri kita, untuk hubungan kita dengan pencipta kita insya-Allah. Hablum minallah. Salam Kak Wi, baru sempat join. Kenapa lambat sangat join dah ni? Kak Wi dah cerita banyak dah tentang pengalaman Kak Wi, cerita isi kandungan buku checklist amalan. Tak apa, nanti tekan butang share boleh tengok ya. Okey kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada dalam ni, jangan lupa tekan butang share untuk kita kongsikan dengan kawan-kawan kita yang lain, dengan sahabat kita yang lain. Mana tahu jadi ibadah pada kita, jadi dakwah. Jadi dakwah kita niatkan sebagai dakwah, maka dia akan jadilah satu ibadah. Kan? Okey. Dah habislah Kak Wi ceritakan satu hari bagaimana cara kita menggunakan buku amalan checklist ni. Okey. Kepada yang belum dapatkan lagi tu, Kak Wi sarankan sangat-sangat, bukan sebab Kak Wi nak nak menjual sebenarnya, tapi sebab Kak Wi nakkan kita berkongsi kebaikan yang ada dalam buku ni, yang mana membuatkan kita sangat-sangat tenang untuk lakukan ibadah, sebab kita kehendak diri kita sendiri. Apabila kita buat sesuatu perkara dengan kehendak diri kita sendiri, dia akan jadi lebih mudah. Dan bila kita tahu benda tu, ya Allah bantu, semua benda yang kita buat tu sebenarnya ada bantuan Allah, kita kesedar setiap kali kita membuat kesyukuran, kita akan rasa lebih dalam perhatian Allah. Dan yang kita sebagai, daripada pihak kita pula sebagai manusia pula, bila benda tu ada berjadual. Ada berjadual, ada berturutan, ada peraturan dan juga ada peringatan. Macam kita pegang benda ni, kita akan ingat. Kita tengok je, kita dah tahu ada something yang kita tak buat lagi, ada sesuatu yang saya mesti buat, ada sesuatu yang saya tertinggal tadi, saya nak cover balik di hujung hari nanti sebelum baca mulut tu, saya nak cover balik pun boleh, tak ada masalah. Ini membina disiplin diri, dalaman dan juga luaran. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah kalau kita dah mulakan niat kita untuk menambahkan kebaikan kita, maka Allah akan permudahkan.
Dan lagi satu apa yang Kak Wi nak ceritakan di sini, setelah Kak Wi menggunakan 27 hari dalam buku catatan checklist amalan ini, yang pertama sekali Kak Wi rasa bersyukur sangat sebab Kak Wi rasa hidup Kak Wi lebih berdisiplin. Hidup lebih berdisiplin dalam kita beramal, dalam beramal. Jadi kita lebih kita lebih alert apa yang belum kita buat, apa yang kita dah buat. Kemudian hasil daripada itu membuatkan kita bersemangat untuk bangun 1/3 malam. Itu pun satu perkara yang sangat-sangat berharga sebenarnya. Sebab kita nak buat perkara tu bukanlah satu perkara yang mudah. Macam Kak Wi selalu cakap, orang yang bangun 1/3 malam ni adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia menggerakkan kita, yang membangunkan kita, yang memberikan kudrat kita untuk menghadap ilahi ni adalah Allah. Jadi kita sentiasalah kita berdoa. Dan waktu tu adalah kita paling hampir dengan Allah Ta'ala. Sujud yang kita laksanakan 1/3 malam tu adalah macam berhadapan dengan Allah Ta'ala sungguh. Waktu itulah kita bisikkan, kita merayu, kita rintih, kita sebutkan apa yang kita nak, apa semua. Waktu itulah. Waktu tu. Sebab Allah Ta'ala akan dengar apa semua yang kita kata tu. InsyaAllah. Seumpama busur dan anak panah yang dituju tepat pada sasaran. Ke sasarannya. Itu yang kita tak nampak sebenarnya. Kan? Benda ni berat, kita tak nampak. Lepas tu kita akan ada satu perasaan yang macam akan ada rasa satu perasaan bila kita tak dapat bangun tu, kita akan rasa satu kesedihan. Kita rasa macam satu kerugian. Sebab rasa kenapa ya Allah, kenapa Allah tak pandang kita di waktu 1/3 malam hari ni. Contoh kan Kak Wi selalu cakap macam tu. Ya Allah, Engkau tidak pandang aku di 1/3 malam semalam, contoh kan. Benda tu yang akan membuatkan kita lagi termotivasi. Termotivasi sebab apa, kita rasa kasih sayang tu. Kita nak kasih sayang Allah tu dekat dengan kita. Itu apa yang Kak Wi rasa lah. Mungkin orang lain pun ada rasa ya. Mungkin belum rasa lagi, mungkin akan datang rasa tu nanti insya-Allah. Kemudian apa yang Kak Wi rasa lagi, dia satu nikmat, orang kata nikmat ketenangan. Nikmat ketenangan yang Kak Wi dapat setelah kita ni konsisten ya, setelah kita ni istiqomah, kita akan rasa satu ketenangan. Satu ketenangan dalam diri kita yang membuatkan kita akan ada rasa nak buat sesuatu tu, nak marah sesuatu tu, kita akan rasa sabar dulu. Macam tu. Bila kita tenang ni, kita sabar. Kita panjangkan diam kita lebih baik daripada kita bercakap. Kita akan jadi macam tu. Itu apa yang Kak Wi rasa lah. Sebab tu Kak Wi suka sangat berkongsi dengan sahabat-sahabat untuk sama-sama kita orang kata upgrade diri kita ya. Tak kisahlah yang muda ke ataupun yang dah berusia ke, sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat sebab semua itu adalah milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Walaupun Kak Wi dah bercakap macam ni kan, ada orang mendengarnya dengan satu nikmat. Ada orang yang dengarnya tak rasa apa-apa pun. Itu semua itu adalah milik Allah. Semua itu adalah milik Allah. Segala keinginan, segala segala perubahan yang kita ingin buat itu sebenarnya datangnya daripada Allah juga. Jadi banyakkanlah kita ni beristighfar dan juga lazimkanlah kita solat taubah setiap hari, kalau boleh lebih daripada sekali. Sekurang-kurangnya waktu 1/3 malam tu kita solat taubah, kemudian selepas isyak pun kita boleh solat taubah. Waktu-waktu yang begitu. Solat taubah ni tak kisah bila dia awal dia memang rasa berat lah. Memang kita rasa berat. Kita terpaksa mencuri-curi untuk tu. Tak apa, kita rasakan dia benda dia, kita belum diberi kelapangan lagi. Waktu ni kita rasa sibuk. Bila time Allah Ta'ala tak pandang kita tu, Allah Ta'ala tak pandang kita tu, Allah Ta'ala berikan kita kesibukan yang tak tahulah sibuk. Tak tahu dia buat apa, tapi dia rasa sibuk. Itu sebenarnya Allah Ta'ala tak pandang kita. Jadi kita tariklah. Jadi kita waktu tu kita sedar, jadi kita curi-curi daripada waktu kita yang tak lapang tu untuk melaksanakan sikit-sikit. Satu hari nanti, satu waktu nanti, apabila Allah Ta'ala dah pandang kita semula, ya Allah Akbar. InsyaAllah. Bila dah taufik dan hidayah tu datang kepada kita, maka kasih sayang Allah tu akan melimpah ruah kepada kita. Itu yang kita nak cari. Sebab apa? Kita ni jangan lupa dalam setiap kali solat kita mesti sebut, ya Allah ya Tuhanku, ya kurniakanlah kita ni kasih sayang dari dia yang kekal, ya, hidayah yang kekal. Sebab kita paling takut sekali kalau kita ni hilang daripada hidayah Allah. Okey, Kak Wi pun rasa dah terlalu lama Kak Wi bercakap ni, tapi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang terdengar ataupun yang tertekan nanti live Kak Wi ni,
kalau inginkan ubah diri ataupun upgrade diri, dapatkanlah salah satu sebabnya ialah dengan adanya kita buku checklist amalan 100 hari ni, untuk kita cabar diri kita sendiri untuk kita berubah daripada sesuatu yang baik kepada yang lebih baik, dan kita mengharapkan redha dan kasih sayang Allah berpanjangan kepada kita, insya-Allah. Itu saja daripada Kak Wi. Anda sebelum kita menutup tirai ini? Tak ada pengenaan. Ya betul Kak Wi, nikmat ketenangan. Alhamdulillah ya, macam Syu pun dah banyak hari dah. InsyaAllah satu persatu akan datang ya. Macam Syu sendiri pernah cerita dengan Kak Wi, setiap kali lepas subuh akan ada rezeki-rezeki yang datang. Betul. Kita ada rezeki itu tanpa kita tak terfikir pun ya. Tapi macam betul ya, setiap kali selepas subuh akan ada satu khabar gembira, rezeki, bukan berbentuk saja wang ringgit dan sebagainya, tapi rezeki-rezeki yang lain juga. Betul, itu memang betul kita akan dapat rasa. Sebab apabila kita buat sesuatu yang Allah suka, Marketing dengan Allah Ta'ala. marketing dengan Allah Ta'ala itu sangat indah, maka kita akan dapat juga sesuatu yang indah yang Allah berikan kepada kita. Paling kurang, Kak Wi bagi terus terang, paling kurang kasih sayang kita suami isteri akan bertambah erat, akan bertambah kuat, akan bertambah kukuh. Itu memang Kak Wi rasa sangat-sangat. Mudah-mudahan Kak Wi sangat berdoa moga benda ini berkekalan dan juga akan melimpah juga pada sahabat-sahabat yang ada bersama dengan Kak Wi malam ini. Ya, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan kita berserah hanya kepada Allah, dan yang buruk yang kurang itu adalah datangnya dari kelemahan diri kita yang kita nak perbaiki dari masa ke semasa. InsyaAllah. Kak Wi sayang semua. Jangan lupa selawat. Jangan lupa selawat, istighfar ya. Okey, tekan butang share jika ini adalah salah satu dakwah kecil-kecilan kita yang kita niatkan untuk kita sebarkan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.